الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير حافظا وأرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia Allah, hidayahnya, taufiknya, kita dapat melakukan amal ibadah lagi pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan amalan kita diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT dengan berlipat kali ganda, sebagaimana yang kita ketahui bahawa bulan Ramadan ini setiap amalan sunat diberi pahala fardu, manakala amalan fardu lebih-lebih lagi. Untuk tazkirah kita pada malam ini, suka saya sebut satu ayat Al-Quran. Tuhan berfirman, "Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sekiranya kamu bersyukur di atas segala nikmat kurniaan Allah, nescaya Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Dan sekiranya kamu kufur, yakni tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, ingatlah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa aku amat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk dalam umat yang bersyukur di atas segala nikmat Allah. Walaupun bukan mungkinlah sememangnya rasa syukur kita ataupun syukur kita itu tidak mencukupi untuk menyatakan rasa syukur itu di atas segala nikmat Allah. Kerana nikmat yang Allah kurniakan kepada kita amat banyak, sedangkan syukur kita itu terlalu amat sedikit. Kerana itu kita juga perlu beristighfar kepada Allah SWT. Kerana mungkin syukur kita di atas nikmat Allah itu amat sedikit berbanding dengan nikmat dia. Kadang-kadang kita rasa bersyukur dengan nikmat itu bila nikmat itu tak ada pada kita. Itulah salah satu daripada hikmah ibadat puasa, di mana dengan ibadat puasa itu kita akan dapat merasai nikmat dapat makan dan minum. Tuhan perintahkan pada kita supaya berpuasa, yang mana kita tidak makan dan tidak minum sejak daripada subuh sampai maghrib. Ketika itu kita akan berasa lapar. Mungkin pukul lepas zuhur, lepas asar lapar. Maka ketika itu mungkin kita akan rasa nikmatnya boleh makan. Kadang-kadang kita dalam bulan puasa asyik duk makan. Makan. Tapi kita tidak sedar tentang nikmat makan tersebut. Kita tak terasa pun nikmat makan tersebut. Dalam bulan puasa ni, bila kita tidak makan di siang hari, maka kita terasa nikmat makan itu. Setelah nikmat makan ditarik oleh Allah melalui kefarduan ibadat puasa. Begitulah nikmat-nikmat yang lain yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau kita nak hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha,
sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu akan tidak dapat menghitungnya. Banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin pernah saya sebut, nikmat yang Allah kurniakan pada kita begitu banyak. Kita tengok nikmat bulu hidung, nikmat bulu mata, nikmat bulu-bulu yang ada pada anggota kita begitu besar. Bayangkanlah kalau lubang hidung kita tak ada bulu, tak ada bulu, maka habuk-habuk akan dapat masuk dalam lubang hidung kita. Dan ketika itu kita akan perlu berbelanja besar. Pasal apa? Nak letak filter dalam lubang hidung kita supaya bulu tak masuk. Oleh kerana adanya bulu-bulu hidung, maka satu nikmat besar. Untung kita tak perlu belanja. Pasal apa? Tak perlu beli filter lubang hidung. Kemudian bila kita tengok, saya tengok dalam YouTube, dia tunjuk dalam lubang hidung kita ni ada bulu yang melapis segala habuk-habuk lekat pada bulu hidung, tak masuk dalam paru-paru kita. Kemudian kalau ada pula masuk juga bulu, maka lepas daripada bulu dia tu ada pula filter yang Tuhan sediakan. Ada cecair, yang mana cecair itu akan memerangkap pula benda-benda kotor, benda-benda yang tidak perlu, habuk-habuk, cecair itu akan lekat di cecair itu pula. Kemudian cecair itu pula ada bulu pula, du elok benda melekat pada cecair itu, elok masuk dalam lubang hidung pula. Mana waktu ubik pula. Bulu yang ada yang elok benda tu amat halus. Bila tengok dalam video tu, Allah banyak yang bulu. Lubang hidung kecil ya, bulu banyak, tapi setiap bulu itu ada fungsi dia, Kerana itu dah Tuhan sebut setiap benda yang Tuhan jadikan tidak sia-sia. Tuhan buat sesuatu ni bukan sia-sia, ada manfaatnya, ada faedahnya, yang mana mungkin kita ketahui dan mungkin kita tidak ketahui. Sehingga kan Tuhan cipta, ada orang apa Tuhan dia buat babi haram, tak boleh makan. Cipta gapo babi? Baik dari kita. Sebenarnya bila dikaji bahawa babi pun ada manfaat untuk manusia. Ada manfaat untuk manusia. Manfaat apa? Di antara manfaat babi, kita kena tengok perangai babi tu. Perangai babi tu lagu mana? Bila tengok perangai babi ni wuduk. Bila wuduk, manfaat pada kita. Manfaat jangan tiru dia, tak comel babi. Di antara benda hok menjadi pengajaran pada kita, babi ni kalau nak masuk dalam lori, nak naik lori, babi buat naik lori, nak masuk dalam perkuk dia tu, kalau tolak punggung dia masuk, dia lawan. Tak boleh orang masuk babi dalam perkuk dia tu, nak naik atas lori. Maka cara dia kena tarik ekor. Tarik ekor dia lawan pula, dia nak ke depan. Jadi bila dia ke depan, masuk dalam pakat. Itu teknik babi. Maknanya kita jangan tiru perangai itu. Benda hak lari tu lah kita nak buat. Hak suruh tak saya buat. Kalau suruh masuk tak sih. Tapi kalau lari masuk, dia masuk lah boleh. Itu perangai babi.
Yang banyak lagi lah bila orang kaji-kaji perangai babi ya menjadi manfaat pada kita, pengajaran pada kita, pengajaran pada kita. Itulah sedikit sebatas kira kita mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan. Wallahu a'lam.